Jadi hari ini Kak Lily akan share 4 step untuk adik-adik kejar silibus, terutamanya budak SPM tahun ni yang nak kejar silibus Form 4. Macam mana kita nak balancekan silibus yang kita tengah kejar dengan apa yang cikgu tengah ajar sekarang ni. Kak Lily akan bagi free study plan template untuk adik-adik semua. Sawadika and hi everyone, I'm Lilik. Jadi sebab ada adik-adik yang tanya Kak Lily macam mana nak kejar silibus, jadi Kak Lily pun tengok balik apa yang Kak Lily buat dulu. Sebab dulu masa Form 4, Kak Lily pun macam tak fokus sangat. Sebab ni masa macam banyak pertandingan juga, badminton, apa benda semua adalah. Masa Form 4 tu memang result teruk. Banyak yang miss class apa kan. Bila masuk Form 5, lagi gelabah. Cikgu tengah ajar benda baru, tapi kita ni tengah blur lagi. Sebab banyak chapter yang kena catch up. Jadi kita macam tak confident. Lepas tu Kak Lily pun startlah kejar silibus macam adik-adik sekarang. Tapi mujurlah dapat juga result yang okey untuk SPM. Okey, sebelum Kak Lily start apa yang Kak Lily nak share 4 step untuk kejar silibus hari ni, Kak Lily nak cakap dulu kenapa Kak Lily guna BM hari ni. Hari tu adalah adik yang DM Kak Lily dekat IG cakap, "Kak, boleh tak Kak guna BM banyak sikit?" Jadi Kak Lily pun rasa macam okey je, boleh je. Okay, jom kita start. Step nombor 1, planning. Ni adalah benda yang paling penting korang kena buat sebelum korang mulakan nak study, nak kejar silibus. Sebab bila kita ada plan ni, kita akan tahu apa yang kita nak buat. Kita boleh tengok betul-betul sempat ke tak kita nak kejar semua silibus, kita nak baca semua chapter dalam masa beberapa bulan ini. Tapi macam mana nak plan betul-betul ni supaya kita sempat cover semua chapter yang kita dah miss dulu kan. Kita list dulu semua topik, semua chapter yang tertinggal, yang dulu-dulu yang tertinggal nak catch up balik ni. Kak Lily akan atur topik ni dari paling senang sampai paling susah. Jadi Kak Lily akan mulakan dengan chapter yang paling mudah, yang paling kecil, yang chapter di mana kita boleh settlekan dengan cepat. Kenapa kita kena buat macam tu? Sebab bila kita mulakan dengan benda yang senang dulu, dia macam bagi motivasi dekat kita. Sebab kita baru nak start buat benda yang besar. Plan ni akan jadi panjang sebab kita nak cover semua chapter yang kita dah lepas dulu. Mungkin banyak, mungkin 10 chapter. Jadi untuk mula-mula ni kita bagi motivasi dekat diri, buat benda yang simple dulu supaya kita macam bila habis satu chapter tu macam cepatnya, macam bila ada motivasi, adik-adik pun akan semangat untuk teruskan lagi buat chapter lain sampailah habis. So, tulis tarikh dengan topik yang adik-adik nak belajar pada hari tertentu. Cakap pasal tarikh, pasal hari ni, adik-adik kena pilih betul-betul. Kalau chapter tu panjang, letak chapter tu masa weekend, masa free sangat-sangat. So, memang ada banyak masa sikit untuk study chapter tu. Ni Kak Lily nak nasihatkan, kalau adik-adik buat plan tu, jangan buat plan separuh jalan. Buat atur sampai habis chapter yang adik-adik nak belajar. Sebab kalau kita buat plan separuh jalan ni, masa kita belajar pun kita macam tak boleh fokus. Sebab kita asyik fikir, bila agaknya aku boleh buat habis benda ni. Jadi bila objektif tu tak clear, kita tak boleh nak fokus. Dan kita tak boleh agak bila kita boleh habiskan semua ni. Okey, kita dah siap step nombor 1. Jadi kita pergi ke step nombor 2, iaitu baca dan faham. Kalau baca semua textbook dalam masa yang last minute macam ni, memang kalau Kak Lily dululah tak sempat. Jadi Kak Lily tak nasihatkan baca textbook satu-satu chapter macam tu. Tapi still kita kena guna textbook. Okey adik-adik, untuk baca dan faham ni, 2 benda je yang kita nak. Textbook dengan kertas kosong. Untuk textbook ni, pergi dekat objektif pembelajaran untuk setiap chapter. Adik-adik akan nampak situ dia tulis subtopik ke, objektif pembelajaran ke. Salin objektif pembelajaran ni, lepas tu tulis point dia dekat bawah. Sebenarnya kita macam tengah buat nota, tapi kita kena buat nota yang sangat-sangat ringkas. Jadi untuk ringkaskan nota kita ni, kita kena focus on the core only. Jadi jangan tulis huraian, jangan tulis contoh, kita ambil point dia je.
Lagi satu, bila kita buat nota ni, bila kita salin semua point dia ni, sentiasa ingat yang kita tengah kejar masa, kita tengah buat benda last minute. Jadi, tak payahlah adik-adik nak cantik-cantikkan nota. Buat asal adik-adik faham apa yang adik-adik tulis tu dah cukup. Option kedua ni, kalau adik-adik ada buku nota sendiri ataupun adik-adik buat terlalu last minute, tak cukup masa sangat ataupun malas sangat, so adik-adik pergi dekat buku nota ni, pergi highlight point-point dia. Jangan highlight semua benda, highlight point dia je. Orang cakap, contohnya kalau objektif dia punca-punca apa benda kan, jadi cuma highlight punca dia je. Okey, yang ni penting. Lepas kita dah buat semua nota kita tu, pergi dekat chapter tu, balik semua page, tengok objektif pembelajaran dia dan compare dengan nota kita. Cukup tak apa yang dia nak tu? Ni orang kata macam penutup ataupun nak summarizekan apa yang kita dah buat, apa yang kita dah baca untuk hari ni. Jadi kita boleh tengok chapter ni secara keseluruhan. Kita nampak flow dia dari peristiwa A ke peristiwa B, dari faktor ke kesan. Step nombor 3, buat latihan topikal. Jadi adik-adik boleh pergi beli buku latihan topikal dan buat untuk chapter yang kita dah baca tadi. Jangan risau kalau masa buat latihan tu tak boleh nak score lagi, sebab kita akan jumpa dengan latihan-latihan ini 2 kali lagi. Yang pertama masa kita buat latihan kertas model untuk form 4 saja, dan yang kedua ni mesti korang akan buat sebab cikgu-cikgu akan bagi soalan trial, soalan past year, di mana diorang dah campur semua form 4 dengan form 5. Kalau adik-adik betul-betul nak beli buku latihan topikal, make sure adik-adik beli buku yang dia susun ikut format SPM. Contohnya objektif, struktur, paper 1 dengan paper 2. Adik-adik boleh biasakan diri dengan format exam, dan yang kedua, adik-adik akan mudah untuk buat revision lepas ni. Tapi bagi Kak Lily, buku yang terbaik adalah buku past year topical, di mana soalan-soalan sebenar SPM disusun mengikut topik dan juga format SPM. Zaman Kak Lily dulu masih ada buku-buku macam ni, tapi sekarang Kak Lily tak sure sebab korang sekarang KSSM, syllabus pun dah tukar. Pergi cek balik ada ke tak buku macam ni. Kalau ada, tolong beli sebab buku macam ni memang betul-betul membantu Kak Lily dulu. Step yang keempat dan juga step yang terakhir, korang kena buat kertas model. Okey, apa yang Kak Lily cakap tadi, untuk chapter-chapter yang kita tak siap lagi, cuma ulang 2 perkara je, baca dan faham, dan juga buat latihan topikal. Ulang 2 step tu sampai habis semua chapter form 4. Habis je semua syllabus form 4, semua chapter yang adik-adik nak kejar, kita pergi ke step nombor 4, buat kertas model. Dulu Kak Lily akan buat dulu kertas model form 4. Jadi kertas model form 4 ni, dia ada semua topik form 4 sahaja, tapi dia buat dalam format SPM. Kertas model ni dia tolong kita untuk, dia macam bagi tahu adik-adik apa yang adik-adik tak faham dari chapter yang mana yang adik-adik kena mungkin tengok balik. Pas habis je buat kertas model form 4, kita tutup cerita untuk form 4. Dah habis. Kisah kejar syllabus ni dah habis, jadi boleh fokus untuk form 5 punya syllabus. Adik akan rasa confident sikit dalam kelas sebab kita dah habis cover semua form 4. Jadi kita cuma kena fokus apa yang cikgu ajar dalam kelas. Okey, jadi kita start yang form 5. Form 5 ni Kak Lily nasihatkan dalam kelas fokus betul-betul supaya kita dah tak tertinggal apa-apa. Jadi form 5 pun sama je, fokus dalam kelas. Lepas tu buat yang step nombor 2, baca dan faham, dan 3, buat latihan topikal sampai habis cikgu ajar semua. Adik-adik boleh buat kertas model SPM, soalan trial, soalan past year. Masa adik-adik buat soalan-soalan kertas model ataupun soalan trial macam ni, mesti adik-adik akan perasan yang ada certain chapter tu memang selalu salah. Jadi Kak Lily nasihatkan buat list topik-topik dari form 4 sampai ke habis form 5. Lepas tu bulatkan chapter mana yang kita selalu salah ni. Pergi balik chapter tu, cek balik adik-adik faham ke tak konsep dia ataupun definisi dia, formula dia. Sebelum Kak Lily buat plan dulu, Kak Lily teringat satu benda. Kalau Kak Lily nak
kejar silibus Form 4 ni, macam mana pula dengan silibus Form 5? Macam mana kita nak balancekan Form 4 lagi dengan yang kita kejar dan apa yang cikgu tengah ajar sekarang untuk Form 5? Jadi, Kak Lily buat macam ni. Kak Lily bagikan weekdays dengan weekend. Jadi, kalau weekdays ni, Kak Lily tak sentuh apa-apa pun pasal Form 4. Kak Lily cuma fokus betul-betul untuk Form 5. Dalam kelas kita fokus. Lepas tu buat latihan topikal, baca betul-betul bagi faham. Bila sampai weekend je, kita fokus dekat Form 4 pula. Kita kejar silibus. Sebab apa? Masa weekend ni cikgu tak ajar benda baru. Jadi mungkin kita punya minda fresh sikit. Minda kita boleh simpan banyak benda masa tu. Kita dah jauh ketinggalan. Elakkan lagi banyak masalah. Janganlah kita tambahkan beban untuk diri kita. Maksudnya kita kumpul lagi chapter Form 5 yang kita tak faham. 3 hari dalam seminggu kita gunakan untuk kejar silibus Form 4. Adik-adik mesti tertanya-tanya, mana pula datang 3 hari? Sebab weekend 2 hari je. Okey, jadi Kak Lily akan gunakan hari last kita belajar dalam seminggu itu dengan 2 hari weekend. Maksudnya Jumaat, Sabtu, Ahad ataupun Khamis, Jumaat, Sabtu. Masa Kak Lily kejar silibus Form 4 dulu, Kak Lily ada satu masalah di mana Kak Lily tiba-tiba tak cukup masa. Maksudnya Kak Lily lagi slow daripada apa yang Kak Lily plan. Kak Lily ingat lagi masa tu ada satu chapter tu Lily ingatkan boleh siap dalam 1 hari. Tapi 2 hari ke 3 hari Kak Lily tengah buat chapter tu lagi. Tapi bagus juga kalau kita perasan benda ni awal-awal. Kalau terjadi benda macam ni, adik-adik kena stop dan buat 2 benda. Maaflah dek, dah gelap, kena buka flash. Okey, benda pertama yang adik-adik boleh buat, cuba tengok balik plan tu. Mustahil tak kalau adik-adik nak panjangkan plan tu? Cukup ke tak masa kalau adik-adik panjangkan study plan adik-adik ni? Kalau boleh, baguslah. Adik-adik boleh panjangkan. No, I don't feel like going. Indian food, right? I want to like cook Maggi or something. Okay, bye-bye. Okay, kalau tak boleh panjangkan, jangan risau sebab kita ada option yang kedua. Option yang kedua ni lah apa yang Kak Lily buat. Option yang kedua ni kita shortcutkan proses ulang kaji kita. Okay, kalau adik-adik tak sempat nak buat nota macam Kak Lily cakap masa step 2 tadi, adik-adik boleh terus guna buku nota adik-adik. Tapi kali ni adik-adik kena lagi fokus berbanding dengan adik-adik buat nota macam step 2. Sebab kali ni kita cuma highlight dan baca, kita tak tulis. Satu lagi, adik-adik boleh skip buat kertas model Form 4. Kenapa Kak Lily cakap macam tu? Okey, sebab nanti bila adik-adik buat soalan trial ke, soalan past year ke, dia akan campur semua chapter Form 4 dengan Form 5. Jadi kalau tak sempat nak buat kertas model Form 4 pun okey, sebab lepas ni kita akan jumpa banyak lagi soalan trial dengan semua negeri punya. Cakap pasal skip-skip ni, kalau boleh jangan skip apa-apa pun. Tapi kalau dah tak cukup masa, terpaksalah kita skipkan kan. Kalau tak, memang tak habislah silibus kita. Kak Lily nak bagi free study plan template di mana adik-adik cuma kena isi tarikh dan juga topik-topik yang nak kena buat. Sebab Kak Lily nak macam bagi motivasi dekat adik-adik untuk mula kejar silibus sekarang. Untuk dapatkan study plan template ini, subscribe channel ni, like video ni dan komen tip mana atau step mana yang adik-adik rasa paling membantu. Lepas tu, DM Kak Lily kat IG, Kak Lily akan send study plan kat adik-adik. Okey adik-adik, jadi hari ni Kak Lily dah terangkan 4 step untuk kejar silibus. Nombor 1, buat plan dulu. Nombor 2, kita baca dan faham dan sambil-sambil tu kita buat nota. Nombor 3, kita buat latihan topikal. Dan nombor 4, kita buat kertas model. Untuk pengetahuan adik-adik, Kak Lily cuma share benda yang membuahkan hasil. Jadi step-step ataupun tips yang Kak Lily bagi dekat adik-adik ni, semua Kak Lily dah cuba dan berkesan untuk Kak Lily, barulah Kak Lily share. Terima kasih sebab dengar Kak Lily bebel sampai habis. Dan juga terima kasih kepada 1.31k subscribers everyone. Okay, sekarang pun dah gelap. Kalau ada rezeki, kita jumpa lagi dalam next video. Bye-bye!